Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sebelum saya masuk dengan lebih dalam kepada perjuangan dan pemikiran Syekh Mustafa Sobri, iaitu Syekhul Islam terakhir Khilafah Uthmaniyah, saya rasa adalah baik kalau kita dapat menyentuh sedikit berkenaan dengan beberapa kejadian penting yang berlaku di zaman beliau, supaya kita dapat faham latar belakang pemikiran dan perjuangan beliau, isi tulisan beliau, kerana manusia ini tidak dapat dipisahkan daripada konteksnya. Pada abad ke-19 dan abad ke-20 itu, umat Islam ditimpa dengan kekeliruan yang amat dahsyat. Kekeliruan dalam berbagai bidang, kekeliruan dalam memahami agama, kekeliruan dalam isu politik, kekeliruan dalam isu ekonomi. Waktu itu perbankan baru diasaskan berkenaan dengan wang kertas dan sebagainya. Umat Islam banyak kekeliruan. Dalam keadaan kita kalah, lemah, kekeliruan ini bukan sahaja menimpa orang-orang awam, tetapi orang-orang yang dianggap sebagai berilmu, ulama dan orang-orang yang bijaksana juga terpalit dengannya. Kalau kita baca kitab Al-Usus wal Muntalaqat yang ditulis oleh Habib Abu Bakar Al-Adani Al-Mashhur, dalam muka surat 230, Habib Abu Bakar menceritakan tentang satu peristiwa yang agak memeranjatkan saya sendiri, berkenaan dengan Syekh Mustafa Sobri. Pada tahun 1909, Majlisul Mab'uthan. Majlisul Mab'uthan ni kalau dalam bahasa Inggeris dipanggil The Council of Deputies. Dikira macam parlimen kecil lah, tapi berpengaruh. The Council of Deputies ni ataupun Majlisul Mab'uthan ini mengeluarkan satu qaror, bahkan fatwa, untuk memecat Sultan Abdul Hamid kedua, iaitu khalifah pada waktu itu. Dan Majlis Al-Mab'uthan ini dianggotai oleh ramai orang, termasuk mufti-mufti, termasuk Syekhul Islam pada waktu itu. Waktu itu bukan Syekh Mustafa Sabri, orang lain. Dan juga Syekh Mustafa Sabri ada dalam majlis tersebut. Dia termasuk orang yang bersetuju untuk memecat Sultan Abdul Hamid kedua. Kalau kita baca fatwa tersebut ataupun qarar tersebut, baru diketahui sekarang ini, pada waktu itu masih tidak jelas. Dikatakan bahawa isi fatwa tersebut banyak mengandungi perkara-perkara yang tidak jelas, khususnya berkenaan dengan tuduhan ke atas Sultan Abdul Hamid kedua. Dalam kandungan fatwa itu mengatakan bahawa Sultan Abdul Hamid harus dipecat kerana kezaliman-kezaliman yang beliau lakukan, antaranya membuang duit negara, membazir, melakukan beberapa jenayah, membunuh sebahagian orang-orang yang menentang beliau dan sebagainya. Sebahagian pengkaji hari ini, bila mereka membaca fatwa tersebut dan melihat kepada fakta-fakta sejarah, ternyata tuduhan-tuduhan tersebut sebahagiannya atau mungkin kesemuanya, wallahu alam, tidak berasas ataupun tidak mempunyai sandaran yang kukuh. Tetapi apakan daya, mereka bersetuju untuk memecat Sultan Abdul Hamid kedua. Dan yang lebih menyedihkan adalah berita pemecatan itu dibawa kepada Sultan Abdul Hamid oleh, kalau tak silap saya, ada 3 orang. 2 orang Turki dan seorang itu adalah seorang lelaki yang bernama Emanuel Karaso. Siapa Emanuel Karaso ini? Emanuel Karaso adalah seorang Yahudi Zionis. Dia mempunyai hubungan yang rapat dengan Theodor Herzl, yang kita tahu pengasas gerakan Zionisme. Sultan Abdul Hamid sendiri terguris dengan kehadiran dia, sampai Sultan bertanya, apa kena-mengena dia dengan urusan kita ini? Kenapa dia hadir? Kenapa orang Yahudi ini hadir? Kita tidak ada masalah dengan Yahudi, kita ada masalah dengan Zionis, Dan saya yakin Sultan Abdul Hamid juga berpendirian yang sama. Bukan keyahudiannya itu, tetapi kezionisan dia itu, Sahyuniyahnya itu.
Dan pemecatan itu berlaku. Namun selepas beberapa tahun terzahirnya warna sebenar parti politik Al-Ittihad wa Taraqi yang bertanggungjawab sebagai penggerak utama kepada pemecatan tersebut, selepas terzahir warna sebenar mereka, maka ramailah yang menyesal, termasuk beberapa ahli politik yang datang daripada parti itu, the Party of Union and Progress, Al-Ittihad wa Taraqi. Selepas mereka melihat kacau bilau yang berlaku dalam negara dan bagaimana keputusan pemecatan Sultan itu memberikan kekuatan yang besar kepada golongan Yahudi dan juga golongan Freemason di Turki. Ini bukan konspirasi teori, ini ada dalam tulisan-tulisan mereka sendiri dan pengakuan mereka. Mereka menyesal selepas itu, mengatakan bahawa mereka telah menjadi bidak catur kepada golongan Freemason. Mereka telah menjadi bidak catur kepada Yahudi Zionis yang bermaharaja lela pada waktu itu di dalam kerajaan Turki Uthmaniyah. Dan di antara orang yang sedar, alhamdulillah, pada waktu itu tidak lain dan tidak bukan adalah Syekh Mustafa Sabri. Seperti seorang ulama yang jujur, bila dah buat silap, kita betulkan kesilapan. Bukan ulama saja, semua orang kena buat begitu. Kalau kita dah buat silap, mengaku dan betulkan. Bahkan antara mufti-mufti yang menurunkan tanda tangan yang bersetuju dengan pemecatan tersebut, seperti Muhammad Yazir Hamdi ataupun Muhammad Hamdi Yazir, dan mufti-mufti yang lain juga menyatakan penyesalan mereka selepas itu. Bagaimanakah Syekh Mustafa Sabri membetulkan kesilapan dia? Syekh Mustafa Sabri menulis sebuah buku bertajuk An-Nakir ala Munkirin Ni'mah. Kitab ini adalah kitab bertujuan untuk mempertahankan institusi khilafah. Tapi harus diingat, Syekh Mustafa Sabri mengakui bahawa sultan-sultan bukan maksum. Dia mempertahankan institusi tersebut bukan bermakna ingin menyucikan pemimpin-pemimpin khalifah-khalifah kita ataupun sultan-sultan kita ataupun raja-raja kita. Itu harus diakui. Sebagai manusia, ada kesilapan, ada kesalahan, ada dosa. Namun, jangan sampai kerana kita melihat kesalahan pada peribadi, pada perbuatan khalifah tersebut ataupun sultan tersebut, membutakan kita kepada kepentingan institusi khilafah itu sendiri. Ini pandangan Syekh Mustafa Sabri. Maka saya mencadangkan kepada umat Islam yang ingin memahami dengan lebih lanjut tentang perkara ini untuk baca kitab tersebut, An-Nakir ala Munkirin Ni'mah. Saya rasa waktu ini amat sesuai dengan kejadian-kejadian yang berlaku di tempat-tempat yang tertentu. Saya tidak perlu sebut. Apakah kesilapan tersebut sebenarnya? What is the essence of that mistake? The essence of that mistake tadi tu, kita nak membetulkan kesilapan ataupun nak menegakkan keadilan, nak buat amar ma'ruf nahi munkar, tapi kita tidak perasan ada beberapa pihak yang cukup berpengaruh, yang cukup berkuasa, yang cukup berharta, bertujuan untuk menggunakan projek kita itu, bertujuan untuk menyelewengkannya untuk serve their purpose, yang mana bila purpose mereka itu tertunai, mudarat yang lebih besar akan datang. Saya harap jelas ya. Mungkin timbul persoalan, macam mana orang-orang bijak pandai umat kita ini boleh terlepas pandang? Saya melihat salah satu faktor utama adalah kita gagal pada waktu itu mengenal pasti golongan yang benar-benar membawa bahaya yang paling besar sekali kepada umat Islam. Kita terlepas pandang. We misidentify our worst enemy. Contoh, Syekh Mustafa Sabri pada awalnya, beliau menyokong parti Union and Progress itu. Beliau menyokong Al-Ittihad wa Taraqi kerana beliau tidak menyedari bahawa parti tersebut disokong kuat oleh Freemason Itali dan Freemason British pada waktu itu. Mereka memberikan sokongan kewangan. Bahkan saya suspek bukan sekadar sokongan kewangan, tetapi juga strategi, tetapi juga manpower, resources dan resources selain kewangan dan sebagainya. Kita kena sebut perkataan Freemason ni. Sudah sekian lama dilontarkan label konspirasi teori
untuk mendiamkan sesiapa sahaja yang menimbulkan ragu dan menimbulkan syak wasangka terhadap kumpulan ini. InsyaAllah nanti dalam sesi yang lain kita akan buka tentang Freemasonry, apa hakikat perjuangan dan slogan mereka, apa hakikat projek yang ingin mereka bawa kepada manusia. Kita tak boleh nak nafikan lagi, dah tak boleh nak kata benda ni konspirasi teori. Sultan Abdul Hamid bercakap tentang mereka, Syekh Mustafa Sabri juga bercakap tentang mereka dalam kitab Mawqiful Aqal yang ditulis oleh beliau. Dan kalau kita ambil contoh mudah di Malaysia ini saja, ada berapa banyak Lodge Freemason. So bagi mereka yang asyik mengulang-ulang teori konspirasi, awak in denial sebenarnya. Awak sebenarnya sudah terperangkap dengan label tersebut, sehingga awak tidak mampu lagi berfikir dan tidak mampu lagi melihat bukti. Dan bila kita sebut tentang teori konspirasi, bukan bermaksud kita menjadi paranoia. Teori konspirasi, label tersebut label neutral. Dia boleh jadi betul, boleh jadi salah. Siapa yang mendakwa, bawakan bukti. Ada bukti kita terima, kalau tak ada bukti kita tolak lah. Mudah itu saja. Tetapi sayangnya label teori konspirasi ini sudah diambil seolah-olah dia bertentangan dengan fakta. Bila sebut teori konspirasi, that means it's not factual. It cannot be factual. Ini ada preconceived notion tu yang harus dibuang. Ada underlying assumption, ada sangkaan yang kita kadang-kadang tak perasan. Teman-teman sekalian, saudara se-Islam sekalian, sekarang ini revolusi Perancis sedang dimainkan. Revolusi Perancis sedang dimainkan sekali lagi. Slogan-slogannya, bahkan modus operandinya, bahkan gerak kerjanya, strategi, langkah, timeline mereka tidak tumpah daripada sejarah revolusi Perancis. Pada abad ke-18 tersebut, memang Barat dalam keadaan yang amat dhaif, khususnya dalam menghormati akal. Mereka tidak menghormati akal manusia, menginjak-injak, dihina-hina. Sudah tentu peranan padri-padri pada waktu itu tidak dapat dinafikan, yang menyumbang kepada penghinaan kepada akal manusia. Tetapi revolusi Perancis ini dalam keadaan mereka membawa rationality, liberty dan sebagainya, mereka telah membawa umat Eropah kepada satu lagi bentuk pelampauan, daripada satu pelampauan kepada pelampauan lagi satu. Mereka bawa kepada pelampauan, meminggirkan pula, menghina, menginjak agama pula. Kalau dulu menginjak akal, sekarang ni menginjak agama, meminggirkan agama. Daripada one extreme to another extreme. Betul, kita boleh kata mereka sudah semakin baju dari segi material, science and technology. Tetapi bolehkah kita kata yang sama bila kita menggunakan kayu ukur kerohanian, bila kita menggunakan kayu ukur akhlak dan morality? Adakah mereka semakin maju? Adakah revolusi Perancis itu telah menjadikan orang-orang Eropah bangsa yang lebih bermoral, bangsa yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bangsa yang lebih menghormati ajaran para nabi-nabi Allah Subhanahu Wa Taala, atau semakin jauh? Jadi bila kita kata revolusi Perancis membawa kemajuan pada aspek apa? Kayu ukur siapa yang kita mahu gunakan? Sebab salah identify, bila kita kata maju, maka sudah tentu kita nak ikut. Sebab tu sekarang ini kita lihat banyak pentaklid buta, pengikut-pengikut buta di kalangan intelijensia orang Melayu kita. Mereka-mereka yang memegang jawatan politik, yang ada pendidikan, tetapi muqallid a'ma, taklid buta kepada revolusi Perancis ini. Ini adalah satu yang menyedihkan. Inferiority complex tu masih tidak mampu dibuang lagi. A shackled mind. Sedangkan Islam datang untuk membebaskan kita semua daripada itu, tapi kita membelenggu balik diri kita. Kerana apa? Kerana kita cintakan dunia Barat. We love their world. Kita cinta keduniaan mereka. We want to be like them. Tetapi kita terlepas pandang kepada batin. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Betul tak? Allah mengkritik orang-orang yang hanya nampak yang zahir, tapi tentang batin tu dia tak nampak. Seperkara lagi, teman-teman sekalian, pemikiran Freemasonry ini
Ya, dia bukan saja satu secret society, dia bukan satu political movement, dia ada underlying philosophy, asas-asas falsafah yang mana mereka berdiri di atasnya. Dan falsafah-falsafah ini hakikatnya telah menyusup masuk ke dalam pemikiran sebahagian ahli-ahli politik kita, dan juga telah menyusup masuk ke dalam pemikiran ulama-ulama kita. Bukan saya yang kata. InsyaAllah dalam sesi yang akan datang kita akan bincang lebih panjang. Syekh Mustafa Sabri dalam kitabnya Mawqiful Aql wal Ilmi wal Alami min Rabbil Alamin wa Ibadihil Mursalin mengatakan bahawa Syekh Muhammad Abduh yang terkenal di Mesir bertanggungjawab membawa masuk fikrah Freemasonry ke dalam Al-Azhar. Siapa yang tak setuju boleh kritik pandangan Syekh Mustafa Sabri, tetapi saya mohon kita mengkritik dengan ilmu, bukan dengan emosi. Kita tengok dakwaan itu betul ataupun tidak. Ada tak fakta sejarah yang menyokong? Sejauh yang saya kaji, dakwaan itu benar. Maka kita harus memberikan perhatian. Dan aliran pemikiran ini, adakah ia masih bersambung sehingga hari ini? Dan apakah kesan racun-racun ini kepada pengajaran agama sebahagian orang-orang yang mendakwa diri sebagai ustaz, sebagai ulama dan sebagainya? Kita buat muhasabah, ya? Kita bukan nak buat sesi menyalahkan orang tu, menyalahkan orang ini. Kita harus buat muhasabah. Kita belajar daripada sejarah supaya tidak melakukan perkara yang sama. Jangan tanya, so what? Dah tahu semua ni, so what? Bila memandu, kawan sebelah kata ada lubang besar dekat depan, awak tak tanya so what? You will naturally know what to do. So saya harap kita will naturally know what to do. InsyaAllah semoga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan ketajaman minda, kebersihan hati, insya-Allah. Sehingga bertemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.